Right? So, um, apa, um, tak sikit je saya nak sentuh tentang bila kita buat sales, penting sangat-sangat untuk ada attitude tu. Attitude. Maksudnya kita ada attitude yang nak tu. Nak, gila-gila nak tu. Dan nak besarkan kita punya nak ni, kehendak ni, maksudnya sebab nak buat sales ni kan susah. Bukannya sales tau. Buat bisnes ni tak senang tau tak? Lagi-lagi awal-awal, saya selalu sebut, dia tak senang. Jadi untuk nak start ni, kita perlukan kehendak yang maksudnya aku nak gila-gila. Untuk awal-awal ni aku tak peduli, aku nak. Tapi sebelum nak tu, sebelum pergi kepada nak tu, soalan balik, aku sebenarnya nak apa sebenarnya? Kalau lepas aku buat benda ni, sebab tu dia kena ada, maksudnya dia punya bridge lah, dia punya jambatan tu kan. Jambatan ni, okay, sekarang anda dekat sini. Sekarang anda di sini mula. Okay, anda nak mula. Okay, ni jambatan ni adalah kesusahan anda. Kesusahan anda buat sales, lepas tu kena rejection, lepas tu kena join aktiviti UKIS, kita dah bagi value banyak-banyak, kita non-stop, UKIS ni bagi non-stop. Lepas tu bila nak join tu, dah lah kena, tak pastilah, saya tak tahu ada duduk ke, ada bargain ke, saya tak tahulah. Maksudnya kena dengar lagi ilmu apa semua. Maksudnya jabatan tu dia tak susah. Maksudnya perjalanan ni dia bukannya straight macam tu. Dia ada batu dia, ada dia punya batu, duri dia, faham tak? Dia tak susah. Dia bukan tak susah, dia adalah susah. Sangat-sangat, orang kata apa, ranjau dan duri dia. So bila nak lalu ni rasa macam Allah, malasnya. Baiklah aku duduk dekat sini, stay aku dekat sini. Sebab tu saya selalu sebut, untuk nak besarkan kehendak ni adalah, untuk nak lalu jambatan ni adalah, lepas tu tambah lagi, kena buat sales, lepas tu kena buat marketing, lepas tu kena buat live lagi, lepas tu buat apa lagi? PM, sebut. Ini semua saya dah ajar ni semua ni. PM, lepas tu kena track sales pula dah. Allah, kena hari-hari kena data pula. Tengok lama-lama level dia, makin lama makin semua orang dah start faham, supposedly, banyaknya kerja, aku dah kena buat ni, aku dah kena buat ni. Lepas tu sebab tu kita ajar pula, dah buat banyak kan, sebab tu tim kita ajar pula, buat jadual pula, ada jadual lah pula. Tengok, ni membuatkan, bila bersusun ni, membuatkan siapa yang jadi pahlawan UKIS ni, dia bukannya semata-mata dia buat business UKIS je, tapi dia membantu untuk improve dia punya personal dia super duper besar gila. Sebab ni kita ada driver dia. So nak lalu jalan ni, kita lalu kereta lah, kita guna kereta. So, kereta yang kita pilih sekarang adalah, Allah, aku tak kerti lukis kereta lah. Kereta, macam mana lukis kereta lah? Anggap je lah ada kereta, betul ada tayar kan. Kereta yang kita pilih sekarang UKIS. Lepas tu dengan ada support minyak apa semua, kita punya HQ ada support, lepas tu team lagi, lepas tu weekly coaching lagi, untuk nak pastikan ranjau ni jadi senang. Jadi untuk nak melalui jalan ni, kena besarkan kita punya kehendak, adalah bergantung dekat apa yang kita nampak selepas, kalau contohnya kita lalu ranjau dan duri ni, apa yang kita bakal dapat. Bukan bakal dapat, ataupun bakal dapat, ataupun apa benda yang kita dapat, ataupun apa yang kita nak buat. Sebab tu saya non-stop berbuih-buih mulut saya memang non-stop akan bercakap tentang sedekah, beri, sedekah, korban, buat sedekah, bantu orang susah. Ada duit sikit bantu orang susah, ada duit sikit bantu orang susah. Biarlah saya cakap ni buih. Sebab itulah sebenarnya salah satu tujuan kita buat bisnes ni. Buat bisnes ni bukan semata-mata untuk diri kita. Ya, betul. Untuk diri kita. Salah satunya sebab tu kata, betul orang kata, biasanya orang kata apa, nak simpanan. Ni simpanan ni, kalau contohnya tak nampak masa depan, dia akan rasa macam biasa-biasa je lah. Dia kata macam dalam diri dia, tak ada simpanan pun tak apa, ada simpanan pun tak apa. Lepas tu rasa macam kecil. Sebab tu dia tak sanggup untuk nak lalui ranjau onak duri ni kat sini. Dia tak nak. Sebab dia rasa ada satu je dia punya kehendak dia. Contohnya aku lepas-lepas ni, bolehlah dapat simpanan sikit. Tapi kalau dia besarkan dia punya kehendak dia, dia kata dia tulis, aku nak sedekah lagi banyak. Sedekah tu berapa? Contoh kalau dapat
apa nama, aku dapat komisen 1,000, aku nak bagi 10%. Kalau 1,000 aku nak bagi RM100. Ataupun nak bagi lagi banyak RM500, separuh bagi. Contoh sedekah supaya sebab contohnya dekat diri dia kata, oh kalau contohnya aku bagi banyak, insya-Allah aku dapat bagi banyak balik. So maksudnya dia nak sedekah banyak dulu awal-awal ni. Nak sedekah, lepas tu nak bayar hutang. Nak apa lagi? Nak beli bayar hutang ataupun bayar hutang ni senaraikan lah. Sewa rumah ataupun rumah, kereta. Itu senaraikan apa, pastikan family bangga. Family ni tulis siapa? Mak kita, mak, ayah, siapa yang dah tak ada mak ayah tu, anak-anak ataupun siapa yang apa nama, kawan-kawan dia, siapa yang kawan dia yang dia masih ingat. So lagi besar, lagi banyak kita punya kehendak ni, dan saya suggest anda tulis 101 impian. Okay, 101 impian. Ni insya-Allah lah, ni just saya bagi tahu je dulu. Tapi kalau contohnya ada peluang, insya-Allah minggu depan saya akan go deeper lagi tentang benda ni. Okay. So kalau 101 lagi besar, banyak lagi benda ni, lagi senang lah insya-Allah kita nak buat apa benda yang saya ajar ni. Sebab apa yang saya ajar ni bukannya saya ajar macam apa nama, macam ikut buku ni universiti. Saya memang ambil dalam degree dalam marketing. Tetapi sejujurnya saya cakap, apa yang diajar dekat marketing yang berada dekat universiti tak sama dengan real life punya. Yang saya ajar ni real life, kau boleh buat duit. Saya dah ajar benda ni dan terjadi pula. Bukannya aku ajar ni macam jadi ke tak jadi ke, kalau kau buat, dia bukannya macam kena teka. Macam adakah aku kena buat benda ni? Aku kena buat apa lagi sales nak naik? Bukan. Ini memang kalau kau buat ni insya-Allah jadi. Okay. So ni just macam saya punya apa point saya lah. Point saya nombor berapa saya boleh tak tahu lah. Nombor 3. Okay. So ini sebab saya tahu. Sebab sekarang ni lately setiap minggu ada banyak sebenarnya kita bagi. Sampai saya rasa takut. Saya cuma takut ada salah seorang, maksudnya ada antara pahlawan kita, dia dah sesat. Tahu tak sesat? Kita bagi banyak, ada dah sesat. Ya, aku kena buat yang mana satu ni? So sebab tu memang sebab tu bisnes ni dia kena susun elok-elok. Dan insya-Allah kalau contohnya kita sebab susun elok jabatan ni, sebab susah ni. Bila ada banyak nak buat ni, susun elok-elok, buat jadual, then buat satu persatu. Alright? So jangan risau, insya-Allah hari ni pagi ni, malam ni saya nak share tentang follow up pula. Dan dia agak saya perlukan you all semua untuk fokus sebab dia lagi go deeper pula. Sebab saya rasa tak pernah kot terang tentang follow up benda ni. Tapi saya rasa follow up ni dia almost melengkapkan semua yang saya ajar tentang marketing, sales. Marketing pun saya rasa saya tak pernah sentuh lagi. So far yang banyak gila saya sentuh adalah tentang sales, follow up. Sales dah banyak. Ni follow up ni pun sebenarnya dalam salah satu kita punya sales juga. Okay, bersedia tak? Cuba komen. Saya sedia. Cuba. Alright. Okay, so fokus boleh? Okay. So, masuk ilmu baru. Tengok ilmu baru lagi. Apa? Saya ajar habiskan silibus dulu. Macam saya punya exam lah. Habiskan silibus dulu, then nanti kita keep up balik. Boleh? Supaya you all boleh nampak dia punya puzzle dia. Rupanya nanti barulah nanti lepas. Sebab tu saya kata tolong sangat jangan miss weekly coaching. Saya tak pernah miss. Maksudnya saya setiap minggu ada. InsyaAllah kalau selagi as long as saya sihat, tak ada apa-apa sebab untuk saya nak cancelkan ke ataupun ada hal lain ke, InsyaAllah saya akan ada duduk sini untuk habiskan silibus ni habis semua, then baru kita patah balik. Right? Okay. So untuk saya nak masukkan, okay, saya bagi tahu, okay, bisnes. Bisnes ni besar.
Dia bukannya, dia adalah sebenarnya banyak sebenarnya in terms of apa nama, kita ada nombor satu sekali sales. Sales mesti ada lah. Business start bermula, start bermula business start adalah bermulanya sales. Nombor dua, bila sales dah ada, dia sebab sales tu sikit. Sales tu sikit, dapat satu. So untuk nak kembangkan, sebab tu dia pergi ke marketing. Tapi kalau marketing pun pergi marketing dulu, tapi sales tak ada, susah juga. Sebab nombor satu kena sales dulu. Bahasa dia, aku kena buat duit cepat dulu. Itu perkataan dia. Lepas duit cepat dapat, soalan seterusnya, okay, macam mana nak dapatkan duit ni berkembang? So pergi ke marketing. So sebab tu lepas marketing, lepas tu barulah masuk finance. Finance ni maksudnya bila dah dapat commission, macam mana nak uruskan pula duit. Ni kalau ni saya bagi contoh ni adalah real punya HQ punya. Kita bagi HQ special tak? Ilmu yang langit sikit lah. Saya nak connect the dot. Saya nak bagi you all faham yang business ni bukan semata-mata sales dengan marketing. Dia besar sangat-sangat. Cumanya saya pergi satu persatu. Dan saya rasa weekly coaching ni, tu saya kata kalau contohnya miss satu kan, habis. Dia hilang puzzle tu. So, lepas finance kita dah dapat duit kan. Dapat duit daripada sini, dia pergi finance, dia dah susun balik. Then, lepas tu kena pergi dekat admin. Admin, apa benda? Admin ni maksudnya kena susun balik. Macam saya share masa tu, untuk Excel, untuk isi, apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, isi data kita, berapa kita PM, berapa orang closing, tu admin. So, lepas tu kita ada HR. So, kalau contohnya dah buat banyak kerja ni, then sebab tu saya ada ajar juga minggu lepas, dah boleh start ambil staff. Bayarlah sikit, Allah Muhammad, bayar dulu yang paling minimum. Mungkin bayar commission je dulu kat dia. Maksudnya you all sekarang ni dah jadi bos tau. Maksudnya bila you all dah jadi pahlawan UKIS ni, you all adalah macam saya beritahu, macam Naza, company Naza punya ni, dia bukannya dia beli daripada company luar, lepas tu dia keluarkan brand dia sendiri. So you apa boleh, macam contohnya saya suka sebut nama ni sebab dia dah ada brand dia, Daddy Rejab. Salah seorang kita punya, dia dah ada brand dia. So kalau contohnya dia nak buka company pun boleh, tak ada masalah. Buka aje Daddy Rejab Enterprise. Okey je, tak ada masalah. As nak buatkan real business, nak membuatkan duit tu flow je masuk. Okay. Dan last kali adalah Allahumma salli Muhammad, kita ada operation. Ini yang paling best. Sebab apa? Sebab kalau contohnya kita ni agent, maksudnya kita pahlawan, dah tak payah pening benda ni dah. Walau operation ni antara benda yang topik yang sebesar alam, yang macam sales juga. Besar sangat-sangat. Besar tu operation tu, macam mana nak SOP dia, guna sistem apa benda yang kita nak letak, macam mana pricing dia, ini semua. Tapi tu semua tak payah fikir dah. Sebab SQ dah tolong fikir. Right. So, dekat sales dengan marketing ni, dia ada lebih kurang lah. Allahumma salli ala Muhammad, dia punya flow dia. So, kalau marketing, dia lebih fokus kepada reach. Maksudnya bila kita start PM orang tu, itu adalah reach lah. Maksudnya reach tu manusia. Kalau contoh kita dah PM 10 orang, kita dah capai 10 orang. Tapi kalau contohnya marketing kita, maksudnya kita dah buat marketing lebih banyak. Maksudnya kita tulis Facebook, kita buat live, ramai orang tengok. Maksudnya marketing reach kita punya capaian kita, yang orang dah tengok link kita, orang dah dapat link kita tu, dia dah pergi jauh sikit. Maksudnya dah jauh sikit. Tapi lepas tu bila kita PM, cara kita closing, itu nama dia sales lah. Alright. So dua-dua ni, reach dengan closing ni, dia memerlukan nama benda ni sebagai, kejap, kalau contohnya marketing dia diperlukan lepas reach, dia tak boleh sekali je. Maksudnya sekali je kita nampak, habis lah. Maksudnya siapa yang selalu kat sini, dia scroll Facebook kan, dia dia nampak iklan dekat Facebook. Dan biasanya bila kali pertama kita nampak iklan dekat Facebook, kita tak terus beli. Sebab tu nama dia, kita perlukan, bila buat marketing, kita perlukan ada frekuensi. Sebab tu bila kita buat marketing, jangan buat sekali jalan je. Buat sekali jalan maksudnya live sekali je.
sebulan sekali, setahun sekali. Macam mana orang nak nampak? Sebab tu dia kena ada frekuensi yang membuatkan dia ni ada lagi. Kadang-kadang orang tu dia tak reply pun, dia tak like pun, dia tak komen pun, tapi dia nampak iklan kita. Dia nampak kita punya Allah selamat dia nampak kita punya posting tentang testimoni dan dia suka pula. Tapi dia tak beli lagi. Sebab apa? Itu nanti kita ceritalah dekat copywriting apa semua tu lah. Tapi maksudnya bila dia tengok sekali lagi, itu sebenarnya membantu dia lekat dalam kepala otak dia. Okay, so kalau contohnya sales pula, kalau frekuensi kita kena buat marketing yang berulang-ulang. Yang perbezaan lah. Kalau contohnya closing, kita perlu buat follow up. Nampak tak? Connect the dot. Ni semua ni sebenarnya dia adalah lebih kurang. Cumanya ni dia punya scope dia lebih kecil tapi impact dia tinggi. Dua-dua impact tinggi kalau contohnya kita pandai buat. Tapi saya nak ajar dua-dua. Saya nak semua power. Saya nak your power dua-dua. Ya, boleh ke tak boleh? Okay. So untuk malam ni saya nak ajar benda ni je, follow up je. Tengok yang ni pun saya tak cerita ni tentang finance ni. Ini bukan finance, sorry. Dia account. Account dulu, itu baru finance. Game lain. Account satu game, finance satu game. Tapi dia adalah satu aliran. So inilah yang menjadikan, lepas pada tu dia akan pecah. Sebab tu bila bisnes ni dia dah start tayar kita dah start berpusing dengan baik, maksudnya kat situ lah, maksudnya dia lagi best. Maksudnya kita tak ada had, kita punya income kita dah jadi unlimited, bergantung berapa besar ilmu kita. Sebab tu orang yang ada ilmu dan dia buat sungguh-sungguh, dia akan pergi lagi-lagi. Right? Okay, so saya nak pergi kat follow up Alright, okay, so saya pergi follow up. Okay, pertama, kenapa pergi follow up? Saya beritahu tadi. Nombor satu, so soalan dia, kenapa perlu follow up? Kenapa perlu follow up? Okay, so nombor satu sekali adalah kena faham, setiap kita tak follow up akan ada hidden money. Hidden money tu maksudnya setiap kali baru kita sekali PM kan, orang tak reply ataupun dia cakap terima kasih, nantilah. So sebenarnya hidden money ni apa benda tahu? Maksudnya kalau contohnya kita PM 100 orang, biasanya 10% je yang akan beli. Tak kisahlah. Maksudnya siapa yang first time, siapa dia punya, bergantung dekat closing rate. Tapi nak bagi tahu, first time kita punya closing sales adalah 10% je. So mana lagi pergi 90% ni? Adakah 90% ni langsung dia tak minat? Ke dia sebenarnya mungkin waktu tu duit belum ada. Duit belum ada. Masa tak ada kita PM tu pada waktu salah. Waktu tu mood dia baru kena marah dengan mak dia. Ataupun dia baru gaduh dengan suami dia, dengan isteri dia. Ataupun sidai kain, tiba-tiba anak tak angkat hujan. Contohlah. Ini antara mood-mood yang memulakan mood swing yang menyebabkan bila kita PM waktu tu, kau ni memang salah waktu lah. So itu antara dia, wrong timing. Ataupun dia tak ada tenaga waktu tu, mungkin dia tak sihat, dia tak larat nak layan kita. Nampak tak benda-benda ni? Tapi dalam kepala otak dia, dah ada ke belum kita? Dah ada ke belum? Dah ada. Tapi kita lupa. Ini pun antara salah satu. Nombor 3. Perkataan dia lupa. Sama ada kita yang lupakan dia ataupun dia lupakan kita. Kadang-kadang ada juga dia dah rasa nak makan coklat tau tiba-tiba waktu tu. Tiba-tiba lah dia teringat. Dulu macam ada orang PM aku. Aku cari-cari tak jumpa pula. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maksudnya dekat situ tiba-tiba kita tak ada, habislah. Maksudnya dekat situ hilanglah duit kita. Dan kena faham, follow up ni sebenarnya okay, ni kalau contohnya sekali dia beli, maksudnya sekali kita jalan, mungkin 10% je orang beli. 90% lagi adalah yang tak membeli. Ni tak membeli. Tak beli. Sebab apa? Mungkin sebab duit tak ada. Mungkin sebab masa tak ada. Mungkin sebab tenaga tak ada. Dia tak sihat ke apa. So, bila sampai waktunya, dan ada sampai waktunya, dia lupa. Dia lupa sebenarnya siapa masa tu di PM kita.
Gaji dia dah masuk ni. Dia tunggu je bila ada orang nak jual apa nama aku nak guna duit ni untuk apa lah. Kita tak ada pada dia waktu pada waktu yang betul. So sebab tu kita perlu follow up balik dengan dia. Okay, so nombor empat adalah antara sebab kenapa perlu follow up Kenapa perlu follow up adalah bila follow up dia boleh meningkatkan 30% pembelian kepada kita. 30% memang tinggi. Dan dia bergantung juga kepada kita punya customer lah. Dan biasanya orang membeli selepas 7 kali pertimbangan. Siapa kat sini? Okay, cuba komen I Sabar, belum lagi. Tapi ready. Siapa dekat sini, bila dia nak beli sesuatu kan, dia pertimbangkan dulu. Pertimbangan ni macam mana? Kalau contohnya dekat Shopee, dia akan check review dulu, dia akan check dulu produk ni bagus ke tak, dia tengok orang lain cakap apa tentang produk tu. Siapa dekat sini? Cuba komen I. Maksudnya dia ada pertimbangan dia. Maksudnya first time tu, dia PM kita, dia punya pertimbangan tu zero. Zero tu maksudnya produk ni apa ni? Mungkin waktu tu first time. Walaupun kita buat marketing gila-gila pun, kau kena faham 27 juta ni ramai tu tak? Kalau contohnya kita tulis 27 juta ni tu saya pelik macam mana orang kata apa, bisnes ni tak stabil apa benda. Engkau tak tahu marketing. Kau tahu kalau contohnya kau boleh capai 27 juta ni, kejap saya tulis, saya nak ambil 27, betul ke 27 juta macam ni? 1,000? Betul lah. Banyak ni kosong ni. 1,000, 100,000, juta, betul lah. Okay, sorry. Tantang kita punya numbers kan, baru setakat sini kita customer kita. Kalau contohnya kita sampai kat sini, ramai lah. Maksudnya kalau ramai, insyaAllah sebenarnya, betapa saya nak beritahu, kau tahu tak, bisnes ni yang menyebabkan kau boleh lagi stabil daripada, saya tak nak sebut lah, maksudnya, kalau contohnya siapa yang tengah kerja tu, kalau kerja di tempat yang bagus apa semua, dia ada career pass, okey je, tak ada masalah. Tapi saya nak beritahu orang yang tak ada kerja ni. Orang yang tak ada kerja tu maksudnya sama ada dia dibuang ke, maksudnya dan sebagainya lah. Company tempat dia tutup ke apa ke. Pilih bisnes walaupun kita tak suka. Tapi kalau contohnya kita punya fokus sebab nak duit, salah satu sebab dia punya besar dia nak duit, nak sedekah ke, nak apa ke, pilih bisnes. Go for business. Buatlah bisnes apa pun. Tapi sekarang ni dah ada platform, YouKiss buat the best. Okay, so saya patah balik sini. So sekarang ni, maksudnya ni antara sebab-sebab kenapa kita perlu follow up. Okay, lepas tu faham Okay, so next soalan adalah macam mana nak follow up? Sebelum tu, kita bagi tahu sebelum macam mana nak follow up adalah antara perkara salah orang buat bila follow up. Perkara salah bila follow up. Nombor 1, dia PM sorang-sorang balik. Dah kerja lain dah. Sorang-sorang balik. Dia dah jadi macam kerja buat sale balik. Padahal tak perlu. Sepatutnya dia buat apa? Broadcast lah. Simpan nombor tu. Siapa tak tahu broadcast kat sini? Broadcast WhatsApp. Siapa tak tahu? Cuba komen. Siapa tahu? Cuba komen. Cuba komen. Tahu broadcast. Yang tak tahu, cuba komen. Tak tahu broadcast tu apa benda? Broadcast WhatsApp. Cuba komen. Ada yang tak tahu, ada yang tahu. Okay. So, nanti kita akan ajarlah. Kalau contohnya nak tahu, buka je dekat bahagian WhatsApp tu. Dekat belah kiri tu, belah kiri ya, tak salah saya lah. Atas sekali ada broadcast list tu. Tapi saya tak tahulah, ni sebab saya pakai iPhone. Broadcast list tu, kita boleh create broadcast ataupun new list. Dekat situ masukkan nombor-nombor yang kita dah pernah WhatsApp. Sebab tu jangan PM sorang-sorang balik. Kalau PM sorang balik, dah jadi satu kerja dah PM, nak PM dah bukan satu kerja. Maksudnya dia jadi patah balik. Kerja kita tu dia tak jadi progress, dia jadi movement. Maksudnya faham tak? Kita sebab tu okey, nombor 1, sebab tu bisnes ni kena stay minimum 3 tahun. Bisnes yang sama. Tak kira lah bisnes apa pun. Tapi disebabkan dah masuk YouKiss,
Stay je business kat UKIS ni 3 tahun minimum. 3 tahun fail, kau tak sampai lagi 1 juta kan. Lepas 3 tahun ni tak capai lagi 1 juta baru tukar. Bukannya baru sebulan tak capai 1 juta kau dah tukar. Itu dia. Cubalah sabar. Saya dah cakap ni, saya tengah bagi you all ni kepastian, keyakinan yang aku tahu, aku dah buat dah. Kau tolonglah percaya. Tu bahasa dia lah. Sebab kalau contohnya kita main tukar, macam saya cakap, kita susah nak follow up balik. Masa tu kau bukan buat bisnes jual emas ke? Sekarang kau follow up aku jual coklat pula. Lepas tu kau jual aku ni dah jadi macam kedai lah. Dia tak ada specialist. Sekarang lagi contohnya, saya minta maaf lah. Sorry kalau contohnya all ada, saya minta maaf, saya tak tahu. Tapi contoh, antara saya, kalau contohnya saya tengah cari orang insurans kan, saya cari orang tu jual insurans. Saya akan tanya dia dah berapa lama dalam insurans. Sebab apa? Kalau contohnya insurans saya ada masalah, tiba-tiba dia tukar bisnes dia. Sebab insurans ni dia akan cari ejen. So kalau contohnya dia tukar bisnes dia, saya dah cari satu lain. Sebab saya perlukan special tu. Sebab tu orang tak tanyalah kita dah berapa lama coklat. Tapi antara sebab kalau contohnya kita stay lama dalam coklat ni, sebab kita ada database tu. Maksudnya orang kita dah pernah WhatsApp, kita dah tahu, oh dia ni aku dah pernah bagi tahu dia tentang coklat kita. Oh save nombor aku, tunggu nanti aku follow up kau. Kita tak cakap lah macam tu. Tapi kita nanti saya beritahu macam mana cara nak follow up yang membuatkan, bukan dia menyampah tau, tapi membuatkan dia suka. Siapa nak kat sini customer dia suka. Kalau tak customer pun prospek lah. Dan kita kena follow up juga dua jenis orang. Satu Allah. Oh habis berterabur dah nombor. Ni follow up ni ada dua. Satu customer, maksudnya orang yang dah pernah beli pun kita kena follow up. Satu lagi prospek. So, kalau contohnya customer kita dah makin ramai, kita dah 3 tahun, tu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita guna 1000 ni berulang kali pun sebenarnya dah stable lah. Itu nanti game next punya. Sekarang ni saya nak cerita tentang dekat follow up untuk prospek ni. Kalau prospek mesti lagi ramai kan. Okay, so kembali. Ni antara perkara yang salah. Sekejap ada yang tahu, ada yang tak tahu tentang broadcast. Okay, so nanti senang je. Nanti tim kita akan bantu. Boleh tanya je tim kita. InsyaAllah boleh bantu. So maksudnya lepas PM orang tu, cuba first minta nombor telefon dia. Siapa yang dah start kat Facebook, cuba try dapatkan dia nombor telefon. Sebab nombor telefon ni database yang paling mahal sekali. So, cuba juga dapatkan nombor telefon. Lepas tu suruh dia save. Maksudnya bercakap dekat WhatsApp, bukannya dekat dekat PM Messenger. Ikutlah dekat Instagram ke pun sama. Twitter ke pun sama. Minta bawa dekat WhatsApp. So sebab WhatsApp ni dia lebih senang untuk kita bercakap dengan dia. Plus kalau dia bagi nombor telefon tu, dia dah start trust dekat kita. Tapi persoalan dia macam mana nak bagi nombor telefon kat kita kalau dia tak percaya kita. Sebab tu patah balik, macam mana kita buat closing, cuba close dia macam mana untuk nombor telefon pula. Something lah macam contohnya kita kena buat sesuatu yang membuatkan dia boleh bagi nombor telefon dekat kita. So cakaplah kita ada something special ke, ataupun kita dah closing dia habis-habis, mungkin untuk nak berkenalan lebih ke, ada orang dia tak bagi. Tapi kat situ lah kita belajar improve. Macam mana nak membuatkan orang tu senang bagi kat kita. Allahumma salli Muhammad, dia punya nombor telefon. Okay, seterusnya bila dia follow up balik adalah apa benda tau? Bila mana dia rasa terpush. Maksudnya dia ni follow up ni antara follow up yang saya paling menyampah, yang nak tahu tak apa? Kau bila nak beli? Kau bila nak beli? Kau tanya 10 kali lah, memang aku block kau. Ni antara kesalahan-kesalahan yang menyebabkan orang benci. Kata ada benci, kita sebenarnya dalam bisnes kita nak buatkan orang suka dulu dekat kita. Sebenarnya salah satu orang kata apa, flow dalam marketing ataupun dalam sales adalah nombor satu, tahu macam mana nak buat orang tahu. Sebab tu kita buat marketing, kita buat sales, kita PM orang, kita buat live. Ni nombor satu level, tahu dulu. Nombor dua adalah buatkan orang percaya dulu. Macam mana nak buat percaya? Sebab tu mungkin ada gambar dengan produk, mungkin dengan gambar UKIS. Saya suka tengok
gambar Amirahan. Even kalau contohnya saya tak tengok besar pun, saya tak tahu gambar dia, saya rasalah dia pegang UKIS kot. Itu menyebabkan orang percaya. Itu pun salah satu. Ataupun ada lambang ke, itu pun salah satu bagi kepercayaan. Ataupun bukannya bagi macam fake account, gambar kucing lah, gambar apa nama, rumah lah. Maksudnya bukan, dan gambar manusia pula adalah yang besar, bukannya kau duduk ujung, gambar kecil je macam macam ni kan. Sini kan, gambar awak kat sini kan. Saya terpaksa baring. Walaupun belakang tu tepi pantai. Ya betul kau nak tunjuk pantai tu, tapi disebabkan profil ni kadang orang tak tekan kita. Bila dia tengok sekali macam tu pun, okey dia ni boleh percaya ke tak? Tengok muka dia, cara kita ambil gambar, senyum. Ni pun sebenarnya level lain lah. Percaya, suka, lepas percaya barulah suka. Lepas suka, ni level yang nanti saya ajar lah. Macam mana nak buatkan dia lepas suka kan. Ni level yang mahal sikit lah. Tapi dia bukannya apa ni lah. Iaitu taksub. Kita nak buat di level ni. Taksub ni bukannya taksub yang apa ni tu. Taksub ni maksudnya kau jual lah apa-apa kat aku, insyaAllah aku beli. Itu perkataan dia. Okay. So maksudnya kita nak level dekat orang suka. Kita tak nak dia rasa di-push. Membuatkan orang benci. Ni pun salah satu kesalahan dekat dalam dalam follow up. Okay. Terusnya, bila dia follow up, dia tak ada call to action. Call to action maksudnya dia dah follow up something lah yang nanti saya ajar. Apa benda yang dia kena follow up. Dia tak ada benda apa yang lepas dah baca-baca kan. Dia tak tahu apa benda kena buat. Dia tak cakap paling minimum pun, klik lah link ni. Tu paling minimum. Tapi dia kena ada reason yang besar untuk dia buat klik link. Okay. Dan seterusnya, habis dekat situ. Okay, ini adalah perkara yang salah. Dan last sekali. Saya tahu dah ada orang menguap, dah ada orang dah nak off dah. Sabar, sikit lagi. Iaitu last sekali adalah perkara yang sebenarnya ada satu lagi. Sebenarnya cara follow up lah, tak apalah. Saya sekalikan je lah. Cara follow up dengan apa yang perlu di follow up. Cara follow up. Nombor 1. Cuba buat sebulan sekali. 1 bulan sekali hari gaji. Bos, macam mana Afiq? Macam mana nak tahu hari gaji? Cara dia pergi pejabat pos. Tak payah. Jangan pergi pejabat pos. Jangan pergi bank juga, jangan pergi mana-mana, pergi Google. Okay, boleh. Tulis kat situ macam mana cara gaji gaji pekerja swasta dengan gaji kerja kerajaan. Macam mana nak tahu? So boleh asingkan. So asingkan lah. Maksudnya macam mana nak tahu kalau contohnya kita dapat dia punya Facebook, kita sebab tu saya kata ada salah satunya adalah kita stalk sikit dia punya apa yang dia suka, apa yang dia like, apa yang kerja dia. Kadang-kadang kita boleh tengok dekat Facebook. So sebenarnya senang dah tu. Okay. So 1 bulan sekali pada hari gaji. So kita dah siap-siap dah beritahu kat situ. Lepas tu saya dah bagi tahu dapatkan nombor telefon. Allah. Okay. Dapatkan nombor telefon dan disebabkan broadcast, kita kena minta dia untuk save nombor kita. Supaya bila kita broadcast tu dia dapat. Rugilah saya rasa, maksudnya ramai orang tak tahu korang ni, aduh, teknologi ni kita kena belajar. Tapi tak apa. Saya tak tahu lah, broadcast ni antara benda yang powerful gila lah korang ni kan. Cukup main, korang tekan je enter kan. Kau bagi Assalamualaikum kan. Korang kerja susah kan, maksudnya buat share kan. Assalamualaikum, PM susah kan. Tapi kalau broadcast ni disebabkan, tapi buat broadcast ni maksudnya kena hati-hati. Kalau buat salah nanti dia block nombor kita. Saya cakap siap-siap. Lepas tu dia kena dia save dulu nombor kita, jangan sampai orang report. Dia sedar yang bukannya abuse. Sebab tu kita kena pernah PM dia dulu. Baru kita boleh nak broadcast dia. Okay, dia save nombor kita. Lepas tu kita pun save lah nombor dia. Okay, so lepas tu nombor 4, cara nak save nombor tu bolehlah letak. Kalau contohnya dia dah beli lah, tengok aku ajar sekali macam mana nak save nombor. Kenapa kat sini dia tak save nombor? Saya tahu dia save nombor kawan-kawan dia. Tapi lepas kita dah PM dia, kita boleh juga edit dia punya nama. Maksudnya dia ni kita dah pernah follow up ataupun kita dah pernah pernah PM. So biasanya saya letak code
dia dah beli ke belum. Lepas tu tarikh kita PM, nama dia. Kalau contohnya nak lah. Okey. Atau kalau contohnya dia dah beli, kita boleh letak dia produk. Bagi contoh, kod kita letak lah, janganlah panjang sangat. Contoh kod tu, kalau dah beli, kita letak DB. Kalau belum beli, kita letak BB. Apa pandai lah korang letak. Lepas tu tarikh tu letaklah, tak semesti tarikh detail tau. Boleh juga letak pada bulan. Bulan, sebab saya kata follow up sebulan sekali kan. Sebulan sekali kan. So, contohnya kita dah PM dia pada bulan Julai. Ni bulan Julai So, cari balik bulan Jun punya. So, kita save lah dia Jun. Dia ni dah beli Jun. Nama dia apa? Rokiah. Ni kalau dia dah beli, nama dia Afiq. Contohlah. Produk yang dah beli ni, apa nama? Allah SWT, dia beli produk, masa tu dia beli mix je. Dia beli produk mix je. So maksudnya kita tahu, oh dia ni aku nak follow up dia nanti, broadcast dia nanti, masa tu dia dah beli mix kan. So aku nak tanya dia, mix dia sedap ke tak? Dia suka ke tak? Kalau dia suka, kita suruhlah dia beli lagi. Tapi dia ada cara lah membuatkan dia suka. Kita tanya dia okey ke tak? Kalau contohnya dia tak suka, suruhlah dia beli produk lain dekat dalam UKIS ni. Kan kita ada beberapa, lepas tu kita ada box lagi. Box lah ada banyak, Freedom Box lah. Sebelum ni Kampung Box lah, apa macam-macam box lah. InsyaAllah bulan 8 ni, insyaAllah kita akan ada next punya box. InsyaAllah box Merdeka Box, saya tak tahu apa nama. Nanti HQ dia akan keluarkan, so get ready. Get ready daripada sekarang, maksudnya 1 Ogos je. Kau punya, kita nak pastikan kau tak kira lah PKP ke PKPD, kita kena sambut ni negara ni. Ada orang saya baca kat Twitter, apa nama PKP, sorry cakap kerajaan teruk, aku nak keluar lah negara ni. Alah, kau dah, maksudnya kerajaan teruk, negara teruk, kau pergi keluar, kau lahir kat mana? Kau lahir dekat Malaysia kan? Duduklah Malaysia, teruk macam mana pun, ini tanah tumpah darah kau. Kita kena, maksudnya toreh darah ni keluar ni, negara Malaysia boleh nyanyi, keluar toreh darah ni boleh nyanyi lagu negaraku, keluar ni toreh ni negaraku. Maksudnya betapa patriotiknya lah. Aku tunggu, insyaAllah nanti bulan depan saya nak kau pun, sebab tu saya nak start dah sekarang. Bulan ni dah start dah, kumpul balik siapa yang kat sini jadi UKIS sejak bulan 1, bulan 2, yang awal-awal tu kan. Save. So save nombor macam ni. Save. Tengok dia buat bisnes apa. Nak save ni nanti boleh komplain dekat saya. Syafiq, banyak sebenarnya saya dah PM. Saya pun dah tak tahu dah. Sebab tu duduk sekejap, spend masa untuk save nombor ni. Sangat berbaloi. Nama dia ROTI. Bukan roti. ROTI ni return on time investment. Investment. Kalau contohnya time tu dah lepas, invested lah. So maksudnya ROTI ni, maksudnya tak apalah kita duduk lah sekejap, mungkin 2 jam lama, lenguh lah belakang badan kan. Tapi insyaAllah ROTI, roti kita ni, time ni akan dibayar. Maksudnya kita bila dah save, bila dah broadcast nanti, dia akan, kita enter je, insyaAllah sale masuk. Apa suka? Say I. Cuba komen sikit. Dah pukul 10.30 dah, saya tahu semua dah bosan dah ni, sabar. Yang tengah hajar ni, orang nak buat betul-betul, dah start ni. Siapa yang first time kat sini? Saya lupa lah. Kita ada orang baru juga kan. Saya lupa. Siapa yang baru tu, please lah tengok. Ni sebenarnya saya dah bagi training ni untuk weekly coaching. Okay je, you all nak tengok siapa yang first time kan. Ada yang first time kan? Cuba komen sikit first time weekly coaching kan. Apa yang first time tu, tak apa. Anggap je ini akan datang. Tu maksudnya dah start nampak dah. Masa depan dia macam mana. Kena tunggu nombor banyak dulu baru sedap nak broadcast. Okay. So, DB Jun Rokiah ni, DB BB ni belum beli kan. So balik, sorry. BB belum beli. Sorry. Ni dia mix ni, mix dia beli mix. Kalau dia dah beli 2 kali daripada kita, maksudnya bagus lah. Tulis dekat situ mix box. Box pun tulis lah, box apa. Maksudnya dia dah beli belum box yang lain. Maksudnya banyak tau, kita boleh jual dekat satu customer ni. Okay. Sedut duit sampailah dia licin. Risau dia
Dia takkan miskin. Jangan risau. Okay, sebab sekali dia dah pernah membeli ni apa benda tau, dia dah start pecah dia punya kepercayaan dia. Maksudnya orang beli ni dia dah bayar dekat kita, maksudnya dia percaya dekat kita. Rugi babe. Dia dah percaya kat kita, kau tak ambil duit dia apa. Kau ni duit dah ada depan mata kan. Macam mana nak kaya? So kena betul-betul ni. Okay, Bibi Jun kat sini kena produk kan. So mungkin kalau bukan mungkin, ni saya dah bagi dia punya ni. Ni boleh simpan screenshot ke apa ke. Screenshot lah. Dia punya Allahumma salli Muhammad. Dia punya apa? Template. Kalau contohnya dia belum beli, dekat sini kena tulis kita dah follow up dia berapa kali. Supaya kita realise yang dia ni dah berapa banyak mesej dengan kita. Kalau kita dah broadcast dekat dia sekali, tulis sekali. Dah 2 kali, kita tulis 2 kali. Ataupun per batch. Itulah pulang. Ni dekat batch. Atau batch. Maksudnya dah berapa kali. Okay. So far dapat kalau contohnya tu tak apa, buat je dulu. Siapa yang tak faham ke apa ke, kau save je lah nombor macam mana kau suka. Tapi ni saya bagi ni detail dah habis dah ni. Okay. So perkara apa yang nak di follow up? Perkara apa? Last. Boleh Perkara apa nak di follow up? Ni saya tak terang sekarang, dah 10.30 kan. Dah overtime dah, semua dah ngantuk lah apa benda kan. Okay. Nombor 1, value. Value mana dah dapat? Boleh nak tengok daripada kita punya 365 days punya post tu, dia ada added value punya ni. Biasa added value tu dia cerita tentang apa kelebihan makan coklat. 1. Nombor 2, value juga. Tapi value ni tentang story. Kalau boleh story personal. Nampak tak? Kalau perasan minggu lepas dengan minggu ni punya boleh contohi pahlawan tu, pahlawan UKIS dengan pahlawan Umu so far. Saya tak ingat yang dua yang lepas-lepas punya cara dia story kan, tapi kalau siapa yang masih ada, siapa yang ingat lagi story dia orang, story yang dia pernah cakap dia pernah gagal, tapi dia buat juga pada umur muda dia tak nampak. Nampak tak? Itu story sebenarnya. Dan tips sikit, story ni sebenarnya saya boleh buat satu hari sebenarnya, tips untuk macam mana nak buat story yang best, yang membuatkan orang suka. Dan story ni kalau kena pada kena pada orang yang betul, insya-Allah sebenarnya dia akan lagi buat orang suka kat kita. Dan antara starting kita nak ayat story kita, kalau contohnya aku bagi ayat ni kan, kau mesti boleh punya sebab semua SPM insya-Allah mesti sekurang-kurangnya lulus lah BM. Dia punya starting dia adalah kalau contohnya siapa circle dia yang circle dia biasa cakap orang putih ke, boleh je tu, tak ada masalah, tukar je. Dia punya starting dia adalah apa yang awak tak tahu tentang saya adalah lepas tu cerita lah. Adalah tengok macam contohnya Cik Kristina tadi, dia punya story dia adalah sebenarnya walaupun saya muda, saya rasa tak ada push factor, tapi apa dia tak cakap perkataan tu, apa yang dia tak cerita, tapi saya keluarkan balik macam mana dia story tu, apa yang Cik Kristina buat tu sebenarnya dah bagus. Semua pahlawan UKIS yang dalam ni boleh contohi. So tengah ayat dia tadi saya betulkan, sepatutnya ayat dia lagi bagus adalah saya masih muda lagi, umur 22, 23. Tapi apa yang awak tak tahu tentang saya adalah, tengok bila perkataan ni dia keluar, dia akan automatik kita macam dah dengar macam, sebab kau nak tahu tak sebab apa? Sebab orang Malaysia ni suka kepo, kau tahu, suka kepo. Tahu tak? Pantang kalau ada cerita viral je, dia nombor 1. Tak kisahlah kau cerita apa pun, mesti nombor 1 punya. Sanggup stay cari lagi cerita ni pasal apa. Kau nak tahu tak? Macam mana pun kalau contoh kita tak kepo pun, insya-Allah kita nak tahu juga sebab masuk ke story. So story ni then tu connect kan dengan last kali ceritalah ni sebenarnya usaha ni tu antara tips dia adalah ni kita berada dekat mana kita sekarang, kemudian kita pernah jatuh. Itulah, ni nanti saya akan go deeper kot lain kali. Tapi tu antara salah satu dah. Lepas tu kita naik sebab ada push factor, ada something factor dekat sini. Something yang membuatkan kita macam, wow, aku kena berubah. Something dekat sini membuatkan kita naik balik, bangkit balik. So kita jual. Sebab tu kita jual UKIS ni
Alhamdulillah UKIS ni banyak bantu, jom support saya boleh, ataupun kalau nak dapatkan pun boleh kat sini. So kat sini dia punya call to action dia ni sikit. Dia story ni membuatkan apa nama, dalam Al-Quran, kalau korang rasa macam story ni macam lopek kan, kalau kita belajar kat SPM dulu, kau story aku sebuah pensel, kau cerita lah kau aku buat sebuah pensel macam mana. Tapi the real life of business sebenarnya antara yang boleh power adalah story. Kita tak boleh nak kata betapa powernya. Dalam Al-Quran boleh kata banyak gila cerita pasal, maksudnya banyak sangat bercerita. Banyak sangat kisah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, macam mana kisah dia. Sebab manusia ni senang tangkap kalau ada story. Ada dia punya flow cerita dia. Bukan senang tangkap je tau, senang ingat. Okay, ada lagi ni? Oh, ada orang yang first time lah. Hai Bunga Melody. Pastikan siapa yang first time tengok lepas-lepas punya saya punya apa nama? Saya punya ni muka hilang kan. Entahlah. Nanti tolong tim tolong setting. Dengar je suara saya. Dengar, masih dengar. Saya punya kepala dah hilang Tapi tak apa. Setting je. Apa nama? Fokus je dengar suara saya. Tapi masih ada sikit lagi. Tapi nak bagi tahu story antara benda yang powerful lah. So, itu pun sebenarnya salah satu untuk benda yang nak di follow up. Yang membuatkan orang senang engage dengan kita. Seterusnya value juga. Maksudnya 3 value, 1, 2, 3 boleh bagi testimoni. Bukan boleh juga. Maksudnya ni dia punya flow lah. Testimoni dan seterusnya barulah promosi. So maksudnya 3 value tambah T tambah P. So maksudnya dah lepas habis ni patah balik. Dah lepas habis promosi kan, patah balik, naik balik. 3 value. Value ni apa? Value ni kita bagi. Kita bagi value, bagi. Value ni ibarat macam kita cerita, kita bagi dia kelebihan, membuatkan dia baca, dia dapat manfaat tu. Dia ibarat macam kita bank in duit dekat dia, faham tak? Sebab tu kita buat live. Kita buat live, ini bila buat live pun itu pun adalah frekuensi. Maksudnya kita buat live banyak kali kan, dia nampak kan. Bila dia buka, maksudnya dia dapat sesuatu daripada kita. Dia maksudnya kita tengah macam bila kita buat marketing yang berulang kali, benda yang berbeza, membuatkan orang suka. Dengar dulu perkataan ni. Dia ibarat macam kita dah bank in duit dekat dia. Kita macam dah bank in duit dekat dia. So bila, sebab tu saya kata kita bagi value ni 3 kali. Bagi value, maksudnya aku dah bank in kat engkau sekali. Aku dah bank in kat engkau 2 kali. Aku dah bank in kat engkau 3 kali. Macam, saya kata macam. So nanti bila bagi tahu, kita bagi tahu promosi dan ayat dia pun semua dah belajar, bukannya bagi tepek je macam tu, bagi buat orang suka. Ayat dia kan kita dah belajar sebelum ni kan. Membuatkan dia rasa macam kau dulu dah pernah bank in kan duit dekat aku. Bank in maksudnya kau pernah bagi value kan dekat aku. Sekarang okey lah. Okey je, tak apa, aku bagi duit kau sikit. Sebab tu dekat value ni, lagi besar value kita bagi dekat dia, lagi senanglah keluar duit dekat kita. Right? So saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Saya rasa semua pun dah tepu. So far banyak tak belajar malam ni? Cuba komen. Ke tak belajar banyak malam ni Patutnya ni antara benda yang powerful lah. Saya tak tahu nak cakap apa.